Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man ittaba'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala: "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "La tadkhulul jannata hatta tu'minun wa la tu'minuna hatta tahabbum. Hal adullukum in fa'altumuhum tahabbabtum afshus salam bainakum. Man kharaja min baitihi mutahhiran li salatil maktubah fa ajruhu kal hajji wal muhrim." Atau kama qala Rasulullah sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, barisan kepimpinan dan pengurusan masjid yang dimuliakan Datuk Pengurusi, Timbalan Pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, terusnya para pegawai-pegawai masjid, para muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama sekian kalinya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala sebagai menandakan kesyukuran kita terhadap nikmat yang diberikan. Kenapa kita perlu selalu mengingati akan nikmat ini? Kerana kita mengetahui secara jazam bahawa nikmat ini bukanlah bersifat kekal. Bahkan dia akan sirna ataupun dia akan pergi bila sampai masanya nanti. Sebab itu orang yang bijaksana akan memastikan setiap kali apabila kita dapat melaksanakan suatu perkara, maka kita yakin dan kita percaya bahawa Allah Ta'ala masih mengekalkan nikmatnya kepada kita. Dan bila sampai masanya, tuan-tuan, nikmat tersebut akan hilang. Yang sihat akan sakit, yang muda akan tua, yang lapang akan sibuk, dan akhirnya yang hidup akan mati. Oleh itu, apabila kita berjaya menggunakan kesempatan atas nikmat tersebut, maka kita menjadi orang yang terbaik di dalam pengurusan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori orang yang menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah Ta'ala memberi penambahan seperti mana janjinya, la in syakartum la azidannakum, insyaallah. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda datang dengan membawa satu agama yang suci murni, yang merupakan kesinambungan bagi agama-agama bagi agama yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu, iaitu dinul Islam ataupun agama Islam. Dan agama ini telah disempurnakan di tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya ceritakan ini, tuan-tuan, nak beritahu kepada tuan-tuan bahawa agama ini telah sempurna dan kita tidak perlu mengada-ngadakan akan tambahan di dalam agama kita. Kita hanya perlu menjalankan tanggungjawab agama kita, melaksanakan apa sahaja yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama kita. Maka mereka yang melaksanakan segala tinggalan Nabi di dalam agama ini, maka mereka itu tidak akan sesat dan tidak termasuk di kalangan 72 golongan yang akan masuk ke dalam neraka. Jadi maknanya, tuan-tuan, kita berjaya menjalankan tanggungjawab kita seperti mana yang Nabi perintahkan, maka kita akan terselamat. Kullukum finnar illa min wahid, iaitu golongan yang mengamalkan fitrah Nabi, tinggalan Nabi dengan sesempurnanya. Jadi kita tak perlu lagi menambah-nambah sana sini, kita hanya bertanggungjawab untuk melaksanakan apa saja yang Nabi tinggalkan. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang Islam yang benar-benar menghayati
erti agama yang sebenar yang ditinggalkan oleh Nabi. Saya bercakap demikian tuan-tuan kerana situasi semasa kita yang kita ada hidup sekarang ini memerlukan kita sentiasa menjaga akidah, menjaga syariat kita supaya tidak terpesong dengan akidah-akidah yang ada pada hari ini, syariat-syariat yang ada pada hari ini. Karena semua syariat itu syariat yang batil, yang ditolak, yang pure, yang suci hanyalah syariat yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang baginda sebutkan, lan tadillu in yatamassakhum bihima. Tidak akan sesat selagi kamu berpegang ataupun mengamalkan akan kedua-duanya. Yaitu amalkan hadis Nabi, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang dan sebagainya, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. InsyaAllah kita tidak akan sesat. Walaupun kita berada dalam zaman yang begitu menyesatkan, InsyaAllah kita akan selamat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, so malam ini kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab kita Al-Kabair, dan malam ini kita masih berada di dalam bab dosa yang keempat pada meninggalkan solat. Muka surat 35. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi umuri darani insyaallah minal aminin. Baik, kata pengarang kita, menurut sebahagian ulama, inilah kita berhenti itu lagi. Ya, ini sehubungan hadis Nabi di atas, yaitu apa dia hadis dia? Man hafaza 'alaiha kanat lahu nur wa burhan wa najatan yaumal qiyamah. Okey, siapa-siapa yang menjaga sembahyang dia, maka sembahyang dia akan menjaga dia, seperti mana akan menjadikan dia cahaya, burhan, najah, kejayaan di hari kiamat. Dan siapa yang tak menjaga akan solat itu, tak ada lah semua tu cahaya dan sebagainya, dan dia akan dibangkitkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Itu hadis dia. So menurut sebahagian ulama, yaitu sehubungan dengan hadis Nabi di atas, pada hadis sebelah, kan, orang yang meninggalkan solat nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama-sama dengan 4 orang di atas tadi, yaitu orang yang meninggalkan solatnya kerana disibukkan, dimasyghulkan oleh hartanya, jabatannya, yakni tugasnya, departmentnya, kekuasaannya, atau kerana menguruskan perniagaannya. Maka bagi siapa yang disibukkan oleh hartanya lalu meninggalkan solat, maka ia akan dibangkitkan bersama-sama Qarun, orang kafir yang terkaya itu. Siapa yang meninggalkan solat semata-mata mengejar harta, sebenarnya kalau kita melakukan pekerjaan dengan tujuan pekerjaan itu mengumpul harta itu pun, kalau kita bincang bab tasawuf dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia kata siapa-siapa yang mengumpulkan harta, bekerja untuk mengumpulkan harta, maka terdapat padanya 2 kebinasaan. Kitab Penawar Bagi Hati. Yang pertama, kebinasaan kerana bermegah-megah dengan harta tadi. Yang kedua, kebinasaan kerana harta akan menyebabkan dia menjadi sombong dan meninggalkan akhirat. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, walaupun dia tak berlaku kepada semua orang, jangan kita kata bukan semua, iya betul, tetapi ghalibnya manusia apabila dia berharta, dia akan ada satu perasaan, walaupun dia sebut itu bukanlah untuk semua, dia sebut itu hanya untuk orang-orang yang tertentu yang memang menggunakan hartanya pada jalan yang tidak baik. Tetapi manusia ini ghalibnya kalau berharta, dia mesti akan ada satu sifat. Sebab tu kata kitab Penawar Bagi Hati, kitab kuning tu, terdapat padanya 2 kebinasaan, yaitu yang pertama bermegah-megah, show off kata orang kan, nak menunjuk-nunjuk dengan hartanya. Memanglah kalau ada harta tak menunjuk nak buat apa kan. Biasanya orang dah berharta ni memang dia menunjuk-nunjuk, kalau tidak tak gunalah harta. Tuan-tuan tengok dalam TikTok yang terbaru ni, kekayaan Sultan Brunei baru ni kan, Istana Nurul Iman dia tengok kan, bilik dia saja 1,800 bilik. Istana Nurul Iman tu dalam TikTok, saya tengok dalam TikTok. Emas yang ada dalam istana tu emas tulen, emas yang pejal tu, bukan emas yang kosong tu, emas pejal.
Kalau kata kita kata di Indonesia, Mas Pejal tu hanya duduk di Monas je, Monumen Nasional dia di Jakarta tu. Di Istana Nurul Iman keseluruhan, termasuk pam tandas, termasuk mangkuk tandas, termasuk kapek yang nak pergi ke tandas. Tuan-tuan buka dalam TikTok Istana Nurul Iman. Dikatakan Istana Nurul Iman tu tuan-tuan, ibarat satu bandar dalam tu saja. Boleh main bola, boleh main polo, boleh berenang. Macam satu bandar Istana Nurul Iman, dan semuanya emas. Dia punya apa? Dia punya kubah dia tu daripada waktu malam tu nampak masya-Allah wa tabarakallah. Istana Nurul Iman, dan dia merupakan istana yang terbesar, mengalahkan istana Buckingham Palace dari Ratu Elizabeth punya. Ratu Elizabeth punya istana di London tu pun kalah dengan Istana Nurul Iman. Kan, walaupun kita tak tahulah niat dia, tapi nak cerita sini bagaimana apabila berharta itu, dia punya perasaan itu tak dapat lari dah. Walaupun tak semua orang macam tu. Sahabat-sahabat Nabi pun berharta juga. Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Osman, semua berharta. Tapi nak cari orang macam mereka tu, macam sahabat Nabi itu susah. Jadi orang yang meninggalkan solatnya kerana disibukkan ataupun dimasyghulkan dengan hartanya, okay, dia akan bersama dengan Qarun, orang kafir yang terkaya itu. Qarun ni tuan-tuan, yang ceritanya kekayaan dia bukan manusia, Allah Ta'ala. Allah cerita Qarun ni dia punya kunci saja ditarik buh dalam gerabak, ditarik oleh sebahagian pemuda-pemuda yang kuat-kuat. Baru kunci gedung dia tu, kunci gedung harta dia tu bubuh dalam satu peti, buh dalam tu ditarik. Macam seolah buh dalam satu benda, dia punya kunci longgok di situ. Baru kunci harta, belum harta lagi. Tuan-tuan bayangkanlah kalau kunci pun dah ditarik oleh pemuda yang kuat-kuat, dalam Al-Quran disebut, apa lagi harta. Dan akhirnya dia meninggalkan solat, bahkan dia menghina agama, bahkan dia menghina Tuhan, kerana dia rasa bahawa benda ni kan datangnya daripada ilmunya, wa ma utitu minal ilm, kan, aku dapat ini kerana keupayaan aku sendiri, bukan kerana Tuhan. Baik, orang yang disibukkan oleh kerajaannya, kerajaan ni maknanya pangkat ataupun kekuasaannya, maka ia akan dibangkitkan bersama-sama Fir'aun, iaitu Raja Mesir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun, macam manalah, saya rasa Fir'aun ni daripada kecil sampai besar semua orang tahu kisah dia. Sampai ke hari ni orang duk bercerita kan. Sebab itulah tuan-tuan, di antara pengajaran yang perlu kita ambil daripada kisah Fir'aun ni, selain daripada dia tenggelam dalam Laut Merah, kita bayangkan kalau orang jahat namanya disebut berketurunan, agak-agak jadi macam mana. Bukan sebut dalam bentuk doa tuan-tuan. Orang sebut nama Fir'aun bukan dalam bentuk doa, mudah-mudahan Allah ampun dia dosa ke. Orang sebut dalam peringkat, dalam perasaan melaknat tu, marah ke dia, marah ke Fir'aun. Kita bayangkan kalau nama kita dah mati dah berpuluh tahun, tapi nama kita disebut dalam bentuk kemarahan manusia. Kan? Kita bayangkan kalau tu. Sebab tu kita kena meninggalkan satu nama yang baik. Kita tak ada dah, tapi nama tu orang sebut, orang akan sambung di belakang rahimahullahu ta'ala. Macam untuk guru kita. Mereka dah lama dah meninggalkan kita, dah pergi, dah mati lama dah. Tapi setiap kali sebut, kita akan sebut rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah merahmatinya, Allah mengampunkan dosanya. Kita kalau dapat jenis macam tu, nama kita disebut, kemudian orang mendoakan di belakangnya, kita maknanya orang insan yang hebatlah semasa hidup di dunia ni. Fir'aun nama juga disebut juga, tapi orang sebut hanya untuk menceritakan keburukan dia, menceritakan kisah-kisah semasa dia hidup. Dan setiap kali orang sebut dengan nada kemarahan. Kita pun tak mau tuan-tuan nama kita, walaupun kita dah pergi, dah meninggal dah, orang sebut dalam keadaan kemarahan. Baik, itu kita tengok dalam ayat surah Asy-Syu'ara, ada satu ayat di belakang bawah sekali, ayat 122 saya ingat kan. Wa alhiqni bis salihin, kan. Waj'alni lisana bisyirkin akhirin, waj'alni bilisana syirkin akhirin. Engkau jadikanlah aku ini di lidah-lidah
orang yang baik di masa-masa akan datang. Maknanya generasi kita yang akan datang tu, dia sebut nama kita hak baik-baik ya. Ataupun orang-orang yang baik-baik yang sebut nama kita. Macam itulah, macam tok guru kita kan. Yang sebut nama tok guru ni, Arus Samad Abalimbani ke, Datuk Arundin ke, siapa-siapa nama lah yang baik ni, yang sebutnya semua di kalangan orang baik-baik. Kan? Waja'alni lisana sidqin bil fil akhirin. Surah Asy-Syu'ara ayat 122 kalau tak silap saya. Jadikanlah aku ini di lidah-lidahnya, di mulut-mulut orang-orang yang baik di generasi-generasi akan datang. Supaya kita tak jadi macam Firaun. Walaupun Firaun ni kita tahu kisah dia, tapi pengajaran untuk diri kita, kita taklah sampai mengaku Tuhan. Kita tak sampai peringkat mengaku Tuhan kan. Kita ni cuma kita boleh ambil pengajaran pada kisah Firaun itu, supaya nama kita jangan disebutlah dalam keadaan sedemikian rupa. Bahkan Firaun ni tak ada siapa buh nama anak dia. Di atas dunia ni tak ada siapa buh Muhammad Firaun, Siti Nur Firaun kan, tak ada. Sebab dia menunjukkan satu konotasi nama yang cukup negatif. Kita pun macam tu lah tuan-tuan, kalau sampai nama kita pun orang tak mau ni bubuh dengan alasan-alasan tertentu, masya-Allah. Kan, maknanya kita meninggalkan satu legacy yang buruk. Macam mana cerita dulu orang kata apa, kencing atas kubur kan. Spit on your grave, aku ludah di atas kubur engkau, kerana engkau lah nenek moyang kita dulu, kerana engkau lah aku jadi macam ni. Lalu dia ludah atas kita punya kubur sebagai tanda kemarahan. Sampai nama tak mau dikaitkan dengan kita. Itu masalah nanya lah. So maknanya janganlah kita sampai jadi macam tu. Kalau dalam hadis ini, Firaun ini akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang meninggal solat semata-mata kerana kekuasaannya. Maka ia akan dibangkitkan bersama Firaun, iaitu Raja Mesir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan itu. Dan orang yang disibukkan oleh departmentnya, iaitu tugasannya, iaitu dia punya kerja dia, atau urusan kementeriannya yang sedang dipimpin, maka ia pula akan dibangkitkan bersama-sama dengan Haman. Haman ini menteri Firaun. Kan, menteri Firaun. Jadi dia ni adalah kekuasaan dia yang tinggi, jabatan dia sebagai Perdana Menteri itu menyebabkan dia derhaka, dia menyebelahi Firaun walaupun Firaun itu berbuat dosa. Semata-mata nak jaga dia punya jawatan dia tu sebagai Perdana Menteri, maka dia sanggup menyebelahi Firaun yang terang-terang mengaku dirinya Tuhan. Jadi orang ini pun dapat saham sekali kerana menyebelahi orang yang berbuat zalim, iaitu Firaun. Baik. Dan begitu juga barang siapa yang disibukkan oleh perniagaannya, maka ia akan dibangkitkan bersama-sama dengan Ubay bin Khalaf, seorang pedagang kafir yang durjana dari Mekah. Siapa yang sibuk berniaga sampai tak sembahyang, ni dia akan dibangkit bersama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini abang ataupun adik kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini orang yang mendera ataupun yang menyiksa Bilal bin Rabah. Ubay ni dia yang bunuh Sumayyah ni. Ubay bin Khalaf ni dialah yang bunuh Sumayyah, syahidah yang pertama. Ammar, Yasir bapak dia, dan Sumayyah mak Ammar ini antara orang yang pertama syahid dalam Islam. Siapa yang bunuh? Ubay bin Khalaf ini. Dia punya marah dia kerana depa ni tiga beranak tu masuk Islam. Yang selamat hanya siapa? Yasir. Itu pun Yasir bertaqiyah. Taqiyah yang dipegang oleh Syiah pada hari ini, bertaqiyah. Syiah guna alasan tu lah, boleh bertaqiyah. Bila dia jumpa Nabi, dia mengaku kafir di luar saja, di dalam hatinya tidak, maka dia dibebaskan. Lalu dia jumpa Nabi, Nabi kata tak apa, kamu tak jatuh iman kamu kerana kamu buat itu untuk menyelamatkan nyawa dan sebagainya. Jadi ini dinamakan taqiyah, luar lain, dalam lain. Tapi benda tu dah tak boleh dah. Tapi Syiah masih hari ini masih memakainya lagi dengan alasan taqiyah ini kalau adalah strategi politik untuk memancing orang masuk dalam agama. Batu hari ini taqiyah dah. Orang Syiah masih lagi mengamalkan taqiyah, dan taqiyah merupakan rukun. Taqiyah ni kalau dia duduk dengan Sunni, dia mengaku Sunni. Dia duduk dengan ahli sunnah Maturidi, Asy'ari, dia mengaku Asy'ari. Dia duduk dengan Mu'tazilah, dia mengaku Mu'tazilah. Tapi hanya di luar mulut saja. Dalam istilah bahasa lah ni dia panggil munafik lah.
Tapi ini taqiyah ini masih ada. Dan Ammar terselamat, dia tidak dibunuh oleh Ubay bin Khalaf ini kerana dia bertaqiyah ataupun dia mengaku di mulut lain, di dalam lain. Disebut di dalam Al-Quran. Baik, jadi maknanya Ubay bin Khalaf ini seorang pedagang kafir, maknanya seorang businessman yang berjaya, dan dia merupakan orang yang mempunyai banyak harta, dan harta itu banyak diinfakkan untuk menentang Islam. Kan, bukan diinfakkan untuk membantu Islam, tuan-tuan, diinfakkan untuk menentang Islam. Kita duk tengok, duk cerita sebelah Islam. Kalau sebelah sana Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, itu antara pedagang orang besar-besar Quraisy yang banyak menghabiskan harta mereka untuk memastikan Islam dilenyapkan di atas muka bumi. Dengan untanya, dengan tawaran-tawaran. Tengoklah, dia tawar kat Surakah 100 ekor unta kalau dapat tangkap Nabi. Itu maknanya semua infak dalam bentuk itulah. Sebab itu Allah marah sehingga Allah akan bakar mereka itu bersama dengan harta mereka. Sebab harta yang ada pada mereka itu digunakan untuk memusuhi Islam. Tabbat syada Abi Lahab wa Tab itu menunjukkan kemurkaan Allah. Sebab harta yang begitu banyak digunakan. Tengok tuan, dia tawarkan 100 ekor unta sesiapa yang dapat menangkap Nabi ketika Nabi berhijrah. 100 ekor unta kalau harga lah ni tuan-tuan, bukan kecil-kecil punya. Cecah juta kalau 100 ekor unta pada hari ini dengan harga dia. Jadi maknanya tawaran itu tawaran yang lumayan, menyebabkan orang berlumba-lumba cari, dan akhirnya dapat kat Surakah kan. Surakah bin Malik, tapi Surakah pun tak jadi kerana Allah membantu dalam bentuk mukjizat Nabi SAW. Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatallahi azza wa jalla." Rawahu Ahmad. Barang sesiapa yang meninggalkan solat fardu dengan sengaja, maka ia lepas dari perlindungan Allah azza wa jalla. Kalau kita tengok hadis ini, matan dia disebut muta'ammidan. Inilah yang dibahaskan, muta'ammidan ni maksudnya sengaja. Kalau dia meninggalkan tanpa sengaja, ataupun dia meninggalkan solat kerana dia tak tahu, maka isu tu dibincangkan. Tapi kalau siapa-siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, tapi kalau dia tertidur, dia terlupa, itu dibahaskan isu ni, adakah kita berdosa? Kan? Baru ni saya ada seorang hamba Allah telefon. Dia pergi Kuala Lumpur, dia kata, dia pergi Kuala Lumpur, lepas tu dia demam. Demam yang teramat sangat sehingga Zuhur tak sembahyang, Asar tak sembahyang, Maghrib tak sembahyang, Isyak tak sembahyang. 4 waktu dia tinggal. Dia call saya, "Ustaz, apa patut dibuat? Boleh saya jamak sekaligus?" Dia kata. Jamak qada, dia kata kan. Jamak qada. Maknanya dia nak buat pada waktu subuh ke apa ke, dia nak jawab. Saya kata tak boleh lah. Tak boleh, kena tamam semua. Sebab apa? Tinggal. Padahal kalau kita cerita itu rukhsah tu, kau dia ambil senang aja kan. Sebab buat zuhur asar dia tak kena arah, atau buat asar zuhur dia tak kena arah sebab dia musafir. Tapi dia kata dia tak sembahyang langsung 4 waktu kan. Saya taklah cakap banyaklah. Saya kata kalau macam tu kena qada ajalah kan. Saya tak syarah lama lah. Saya kata kena qada ajalah. Tapi rasa macam rugilah kan, dia tinggalkan dalam keadaan dia musafir itu. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maknanya siapa yang tinggal dengan sengaja, maka dia akan lepas. Barang siapa yang meninggalkan solat fardu dengan sengaja, maka ia akan lepas dari perlindungan Allah, jaminan Allah. Jaminan Allah terhadap kita. Seolah-olah kita hidup atas dunia ni, bila kita rancang sesuatu benda, Allah izinkan. Tapi hak ni Allah tak jamin langsung. Buatlah. Kalau nasib hang lepas-lepaslah, nasib tak lepaslah. Macam kita ni, kita mulakan dengan doa, kita mulakan dengan bismillah, maknanya seolah-olah bantuan Allah itu ada dalam pekerjaan kita, dan memang ada pun. Tapi hak ni Allah lepas terus. Yang kedua, Allah tak berhujah dengan dia dah. Allah akan anggap dia ni sebagai orang-orang yang akan diseksa di sisi Allah. Baik, menurut riwayat Imam Baihaqi bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah dalam Islam?" Nabi menjawab, "Salat pada waktunya." As-salat li waqtiha, salat pada waktunya.
Dan barang siapa yang meninggalkan solat, maka dia tidak beragama, padahal solat itu adalah tiang agama. Siapa yang meninggal solat, seolah-olah dia meninggalkan agama. Man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Seolah dia telah meninggalkan agama, orang yang meninggalkan solat. Sebenarnya solat ini satu benda yang cukup penting, sehingga dia menjadi seolah kita punya tanda kenalan, signature kita, tanda kenalan kita. Maknanya orang Islam ini dikenal melalui solat dia. Itu dia punya kepentingan dia. Dan ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ditusuk oleh orang Majusi dari Parsi itu. Kita tahu Sayyidina Umar dibunuh ketika sembahyang subuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Kan? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, maka berkatalah seseorang kepadanya, "Salatlah wahai Amirul Mukminin." Umar menjawab, "Ya, bahawa seseorang itu tidak akan bernasib baik dalam Islam jika ia meninggalkan solat." Dan Umar radhiyallahu anhu terus bangun memaksa dirinya untuk bersolat dalam keadaan luka parah yang masih mencucurkan darah. Riwayat Imam Malik. Tengok sini tuan-tuan ya. Keadaan terluka parah yang masih mencucurkan darah. Kalau kita dalam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, kalau keluar darah, batallah solat. Tapi imam dalam riwayat ini dia sembahyang dalam keadaan darah keluar. Sebab itu kita tengok sini adalah perbahasan mazhab di sini. Maknanya kita bila kita mengaji hadis ni, kita tak terlalu fix terus kepada satu-satu benda sehingga kita membatalkan solat orang lain, kecuali jika betul-betul di luar daripada pandangan mazhab. Kalau sini tengok keluar darah tapi masih sembahyang. Begitulah banyaklah isu-isu. Nabi ambil wuduk bersentuh dengan Aisyah, Nabi terus sembahyang. Kita tak boleh ya. Kan? Tapi di sini kita tengok keluasan dalam agama kita, daripada hadis inilah para ulama kita mengeluarkan ijtihad ilmu, ijtihad dalam bentuk pandangan mereka sendiri dan diguna pakaikan oleh pengikut-pengikutnya. Kita Imam Syafi'i daripada hadis dia keluarkan maklumat hadis ini, dia keluarkan ijtihad, kita ikut. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali, begitulah juga seterusnya. Di sinilah kita tengok keluasan ataupun keindahan agama kita dari sudut fiqh ibadah kita, dalam sudut fiqh ibadah kita. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh orang Majusi tadi, Abu Lu'lu'ah tadi, masih juga mendirikan sembahyang. Apa sebab tuan-tuan? Sebab Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata apa? Seseorang itu tidak akan bernasib baik dalam Islam jika ia meninggalkan solat. Itu sebab punca Sayyidina Umar walaupun dalam keadaan susah payah, kan, dalam keadaan susah payah juga tetap juga mendirikan solat. Kalau kita tengok tuan-tuan, Sayyidina Umar ditikam ketika waktu subuh. Sayyidina Ali pun pada waktu subuh. Sayyidina Osman taklah. Sayyidina Ali Osman petang waktu dekat waktu maghrib, dekat waktu buka puasa. Sayyidina Ali pada waktu subuh. Dan Sayyidina Ali pun habiskan juga sembahyang subuh dia. Luka dia, walaupun luka dia dalam, tapi dia habiskan juga sembahyang subuh. Ditikam juga pada waktu subuh dan melaksanakan juga solat dalam keadaan susah payah macam tu. Nak tunjukkan bahawa Sayyidina Umar kata kalau siapa-siapa meninggalkan solat, maka dia tidak bernasib baik di dalam beragama, dia kata. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan berkata Abdullah bin Syafiq At-Tabi'in bahawa para sahabat Nabi tidak pernah memandang suatu amal yang ditinggalkan itu dapat menyebabkan kafir kecuali hanya dalam hal solat sahaja. Sahabat-sahabat Nabi begitu mengambil berat tentang solat ini. Dan Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu telah ditanya dari hal wanita yang tidak solat, maka beliau menjawab, barang siapa yang tidak solat maka dia tiada beragama. Riwayat Tirmizi dan Hakim. Dan berkata pula Ibnu Mas'ud, barang siapa yang tiada bersolat maka dia tiada mempunyai agama. Dan sedangkan kata Ibnu Abbas pula, barang siapa yang meninggalkan solat sekali sahaja dengan sengaja, maka dia akan menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan mendapat kemurkaan. Ini semua dia punya bukti-bukti daripada sahabat, daripada hadis Nabi berkaitan dengan orang yang meninggalkan solat. Dan Nabi SAW bersabda lagi, man laqiyallahu wa huwa mudayyi'un lis-salah lam ya'ba'illahu bi syai'in min hasanatihi idza kana mudayyi'an lis-salah.
Barang sesiapa yang menemui Allah sedangkan dia menyia-nyiakan, mensia-siakan solatnya, maka Allah tidak akan memperhitungkan kebaikannya, iaitu jika dia mensia-siakan solat dia. Solat yang ditinggalkan menyebabkan amalan yang lain tidak dinilai, dikira di sisi Allah. Tuan-tuan, ini satu benda yang kita kena ambil kira, ambil penting. Solat menyebabkan amalan lain kita diterima. Tinggalkan solat, amalan lain tidak diterima. Apa yang saya nak sampaikan di sini? Apabila orang kafir mengatakan mereka buat baik, tapi kenapa Allah tolak kebaikan mereka dari sudut pahala? Kerana mereka meninggalkan perkara yang paling utama dalam beragama, iaitu akidah. Akidah mereka tak betul. Walaupun agama mereka betul, mungkin bawa kepada kebaikan, sebab setiap agama membawa kepada kebaikan, tetapi akidah itu salah. Bila akidah salah, akidah ini dia merupakan kunci. Bila dia kunci itu tak kena, maka yang lain ditolak. Itu bagi orang yang kafir. Apabila mereka berhujah mengatakan kenapa orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan orang kafir pun buat baik. Mereka juga memakmurkan dunia ini. Bahkan sebahagian besar daripada kejayaan kemakmuran dunia ini, kemajuan dunia ini kita dapat daripada orang-orang kafir. Telefon, satelit dan sebagainya. Tapi kenapa Allah tidak mengambil kira? Kerana kebaikan mereka itu tidak berada di atas tiang akidah yang betul. Kalau akidah itu betul, maka segala kebaikan mereka akan dapat pahala. Tuan-tuan bayangkan, saya pernah cerita dulu kan. Tuan-tuan bayangkan, pencipta telefon ini sekiranya dia Islam. Di atas dunia ni ada berapa bilion? Katakan ada 20 bilion. 20 bilion pakai telefon. 20 bilion pahala masuk dalam kubur. Tuan-tuan bayangkan tengok. Kan? Kita paling-paling kat wakaf je RM10, RM2, RM3. Pencipta telefon ini sekiranya dia Islam, bayangkan berapa puluh bilion tiap-tiap hari pahala masuk dekat dia. Sebab orang akan pakai, boleh dikata sampai ke habis dunia lah orang akan pakai telefon ni. Semua pakai. Begitu juga yang lain lagi. Itu disebut pahala. Tapi Allah tolak. Sebab apa? Sebab akidah tak betul. Itu di sudut orang kafir. Kalau kita orang Islam pula, kebaikan orang Islam ini, kita tengok, saya bagi contoh lah. Kadang-kadang masjid tak mari pun, malam Jumaat dihantar makanan kat kita. Kan? Nasi lemak, apple, anggur, mi goreng. Hak kita jenis mari masjid ni malam Jumaat ni makan mewah lah. Hak tuan, hak dia hantar tu, muka dia pun tak nampak. Ada setengah. Saya masa saya duduk Sabah tu ada lah 2-3 orang yang dari segi sudut kemasyarakatan dia cukup baik. Tapi nak nampak muka dia di masjid, kan? Bahkan ada satu khabar yang saya dapat maklumat, saya cerita dah berjumpa lepas. Sampai jenazah dia pun semayang di rumah. Dia mati, bini pesan kat bini dia, jenazah dia semayang kat rumah. Orang pakat pergi semayang kat rumah, tak pergi semayang kat masjid. Tak usung pergi masjid, orang pergi masjid pergi ke rumah dia. Sampai tara tu tuan-tuan. Kan? Orang sembahyang jenazah di rumah dia. Saya tanya lagi. Jadi masjid pergi ya. Pergilah je fardu kifayah. Saya kata nasib baik dia duduk di sini, kalau di expo belum tentu orang expo pergi. Saya jawab lawak dia kan. Sampai bini dia mencari kat masjid, tolong pergi rumah sembahyang kat rumah. Kita ingat tu, saya kata saya balawak, ingat orang jenis macam tu. Kan? Kalau usung pergi masjid, letak dia atas tikar, dia buat keluar kaki lari dengan keranda tu. Kan? Sebab takut dengan masjid. Amalan saya nak cerita sini berkaitan dengan kesalahfahaman setengah daripada kita. Baiknya jangan ceritalah. Kan? Tapi susah nak tengok muka di masjid. Susah nak sembahyang berjemaah. Kan? Kalau dia sembahyang pun sembahyang atas dasar apa yang ada pada diri dia lah. Ilmu tak mengaji. Kan? Dia tengok YouTube, apa YouTube kata, itulah dia ikut. Apa TikTok kata, itulah dia ikut. Dia tak pernah bertalaki, masuk ke masjid, dengar duduk bersila, dengar kuliah apa kan. Ilmu itu dia ada. Tapi baiknya, jangan cerita. Kalau sakat bak nak hantar makan malam Jumaat, bak nak bersedekah, bak nak besarkan masjid, oi, no problem.
Ada manusia jadi macam ni. Dan dia kena faham bahawa amalan itu semua akan ditolak oleh Allah Ta'ala sekiranya dia meninggalkan solat. Tu kalau dia solat di rumah tu macam mana Ustaz? Itu saya kata, kalau kita pegang kepada satu riwayat Nabi, la salata lahu idza sami'un nida wa lam yahduru la salata lahu illa bi'uzrin. Barang siapa yang mendengar azan dan dia tidak menghadirkan diri, maka tidak ada solat baginya. Maknanya tidak sah, tidak ada pahala dan tidak sah solatnya kecuali dengan uzur. Kita nak letak di mana hadis tu tuan-tuan? Kecualilah hadis itu hadis maudhu', hadis dhaif. Hadis ini hadis sahih yang mengatakan siapa sembahyang di rumah tanpa uzur. Uzur cerita lain. Tanpa uzur la salata lahu. Bila la salata lahu, ramai ulama bagi komen. Sembahyang tak sah, sembahyang tak berpahala, sembahyang tak boleh memberi faedah, sembahyang tak boleh membantu dia. Kalau dia kata, saya walaupun tak pergi masjid Ustaz, saya hantar makanan tapi saya balik, kan? Tapi saya sembahyang kat rumah. Kalau kita baca kat dia hadis tu, dia nak kata apa? Dia nak letak kat mana? Mana dia nak letak hadis tu? Takkan dia nak kata, itu hadis zaman Nabi kot, zaman Allah tak apa kot. Takkan dia nak kata macam tu. Dia kata, bukan kot, itu bukan hadis kot. Nak tak nak dia kena terima. Bila terima, kenapa dia tak buat? Inilah sebab hak tadi orang kafir, hak ni orang Islam yang mana amalan-amalan dia lain tertolak apabila dia meninggalkan solat. Kita bincang dari sudut meninggalkan solat ini bukan maksud tak sembahyang. Meninggalkan jemaah, meninggalkan kefarduan, kepentingan kefarduan dalam solat. Tidak mengamalkan rukun-rukun solat dengan sebenar, mengambil remeh dengan solat, sembahyang juga tapi hujung-hujung waktu yang disebut wailul lil musallin. Dia kata dia sembahyang. Baik itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena selalu bersedia untuk dibelik oleh iblis, ditipu daya oleh iblis, talbisu iblis. Dia sentiasa membelik kita. Macam saya kata tadi, bila kita kata pasal apa tak mari masjid langsung, dia kata, Allah, aku tak mari pun aku sembahyang. Itu talbisu iblis. Kan? Bila kita cerita sembahyanglah di awal waktu, Allah sembahyang mana-mana waktu pun tak apa, itu talbisu iblis. Walaupun kita nampak benda itu dia sembahyang. Walaupun kita nampak benda itu dia buat kebaikan. Baik itu kalau kita bincang dalam isu ni tuan-tuan, macam saya cerita dulu, kita bincang dari isu solat berjamaah, apabila sebut fardu ain dalam kitab yang saya sebutkan dulu tu, memang berat dari sudut tanggungjawab kita. Tapi kita rata-rata ulama hanya memegang fardu kifayah. Jadi ringan sikitlah kita kepada orang yang bekerja, orang yang tak dapat hadir dan sebagainya lah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, barang siapa yang menemui Allah sedangkan dia mensia-siakan solatnya, maka Allah tidak akan perhitungkan kebaikannya, iaitu jika dia mensia-siakan solat. Kebaikannya habis berlalu begitu sahaja. Sedekahnya apa semua tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesimpulan kita untuk malam ini, solat ini merupakan tanda pengenalan diri kita. Kan? Kita anggap solat ini tanda pengenalan bagi diri kita. Kita ada solat ini ada kategori, mula-mula kita melaksanakan solat, kemudian kita menghayati erti solat, kemudian kita sampai perekat kita khusyuk, tadarruk dalam solat kita. Kita kena ada peningkatan. Mungkin dulu kita hanya sekadar solat je. Sekarang kita dah mula satu peringkat, apabila solat kita mesti solat dengan sehabis baik. Bak kata Imam Al-Ghazali, seolah-olah solat ini adalah solat yang terakhir bagi kita. Karena kita belum tentu akan bertemu dengan solat yang akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang yang menjaga solat, insyaAllah, dan diberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi kita akan sambung. Berkata Ibnu Hazan Al-Andalusi, orang Spanyol. Okey. InsyaAllah pada perjumpaan dia. Dia ada mazhab ni, Ibnu Hans Al-Andalusi ni dia ada mazhab dia. Mazhab Ibnu Hans, tapi dia tak apa besar dah. Saya ingat di Spanyol ada sebahagian kecil dia masih mengikut lagi mazhab ini. Yang terkena 4 lah yang kita biasa dengar, tapi ini juga sebahagian pada mazhab yang masih ada pada ketika ini, tapi pengikutnya tak begitu ramai. InsyaAllah kita akan sambung perjumpaan kita pada akan datang untuk sambungan berkaitan dengan solat ini, insyaAllah.
Cakap itulah untuk malam ini, mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita dan Allah jadikan ilmu yang kita dapat memberi manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Minta maaf sebarang kekurangan dan kesilapan. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وارزقنا فهم النبيين زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا وأخواتنا من المجاهدين والمسلمين في فلسطين خصوصا من ولاية الغزة وفي لبنان وفي كل مكان وفي كل الزمان على أعدائنا أعداءك الدين من اليهود والنصارى اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup pertemuan kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.